Wasallam pesan yang sama satu Malaysia. Warga dewasa sekalian, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan izin serta limpah kurnia daripadanya, kita dapat bertemu lagi di pekan yang bahagia ini bersama saya, Nisabah Balkis dan juga Mono di dalam gelanggang forum yang bertajuk keadilan yang boleh ditegakkan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita disedia maklum bahawa kehakiman atau al-qada dari segi bahasanya bermaksud menghukum, menyelesaikan, menetapkan, memutuskan dan mencegah. Manakala dari segi syarak pula bermaksud menyelesaikan perbalahan dan pertelingkahan yang berlaku antara manusia berasaskan syariat Islam. Baiklah, di sebelah kiri saya ahli panel pertama yang Ayub Muzmira saudara Yang Amat Arka Sri Aisyah Balkis binti Ahmad Syukri yang merupakan Hakim Besar Malaya Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Apa khabar saudari? Alhamdulillah saya sihat. Saudari moderator sihat? Alhamdulillah sihat juga. Seterusnya ahli panel kedua nampak pemandu tapi bijak berkata-kata, iaitu yang berbahagia Tan Sri Mengkamalina dan yang Pengeja Rizal selaku Pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Selamat datang kepada saudara Aisyah Balkis dan juga saudara Nur Kamarina. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, saya ingin bertanya kepada ahli panel pertama kita, apakah definisi serta matlamat institusi kehakiman? Terima kasih kepada moderator kita yang cantik Malik Paketi membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu penghormat, rakan-rakan panel lain dan barisan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Berbalik kepada soalan moderator kita tadi, apakah definisi institusi kehakiman? Institusi kehakiman ini merupakan satu institusi penting dalam sesebuah pemerintahan Islam. Dalam sebuah sistem perundangan, ia merupakan sebuah elemen kunci yang menjamin kejayaan sesebuah perundangan. Seterusnya, apakah pula matlamat institusi kehakiman ini? Ianya adalah untuk menegakkan keadilan tanpa mengira pangkat, darjat, keturunan dan agama. Sesiapa yang terbukti bersalah harus dihukum. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 42 yang bermaksud, mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak makan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah daripada mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Seterusnya, ianya juga untuk menentang kezaliman. Islam menentang sebarang bentuk kezaliman. Firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 113 yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui. Dan akhir sekali adalah untuk kita membela orang yang dizalimi. Terima kasih kepada panel pertama kita atas kelengkaran kuasa yang utuh dan berisi. Sebentar tadi, panel pertama telah menerangkan definisi institusi kehakiman dan matlamat kehakiman. Justru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Saudari, bolehkah saudari menerangkan tentang prinsip institusi kehakiman? Soalan yang amat menarik daripada moderator kita pada hari ini. Baiklah, sebenarnya institusi kehakiman Islam adalah bersifat Rabbani, iaitu ketuhanan. Kerana sumber asas kehakiman adalah daripada wahyu Allah SWT. Ini bermakna sebarang keputusan atau tindakan oleh hakim adalah berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain itu juga, prinsip institusi kehakiman dalam Islam adalah bertujuan untuk menegakkan keadilan dan juga menyeru umat Islam untuk melakukan kebaikan serta mencegah kemungkaran. Tambahan pula, institusi kehakiman juga adalah bertujuan untuk menggalakkan umat Islam untuk mengamalkan adab dan akhlak Islam yang mulia seperti jujur, amanah, berani, tegas, adil dan juga tidak zalim semasa menjalankan hukuman. Terima kasih kepada panel kerja kita atas perkongsian yang amat kualiti sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa keputusan dan tindakan hakim mestilah berasaskan panduan Al-Quran dan Al-Sunnah. Persoalan tentang definisi matlamat serta prinsip institusi kehakiman dalam Islam sudah terjawab. Bagaimana pula dengan rukun kehakiman? Bolehkah saudara Aisyah Balkis menerangkan tentang rukun institusi kehakiman yang pertama, kedua dan ketiga? Sudah tentulah boleh Cik Moderator kita. Untuk pengetahuan semua, institusi kehakiman juga mempunyai rukun. Saya akan jelaskan rukun yang pertama, iaitu hakim.
Dalam sesebuah institusi kehakiman, jawatan terpenting ialah hakim. Hakimlah yang akan menentukan kejayaan atau kegagalan sesebuah institusi kehakiman dalam menjalankan fungsinya. Untuk melayakkan seseorang menjadi hakim, beliau perlu memiliki beberapa kriteria seperti mempunyai akal yang sempurna, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta ilmu pengetahuan yang cukup tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi mencapai matlamat menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman, hakim memainkan banyak peranan yang sangat penting. Antaranya seperti menjatuhkan hukuman secara adil dan saksama setimpal dengan kesalahan, menyelesaikan persengketaan dan permusuhan sesama manusia tanpa pilih kasih, dan tidak menjatuhkan hukuman ketika marah dan jika ada keraguan. Rukun yang kedua pula merupakan hukuman. Ianya merujuk kepada sesuatu yang dikeluarkan oleh hakim dan bertujuan untuk menyelesaikan tuntutan dan persengketaan. Hukuman mungkin terbentuk kepada mensabitkan hukuman yang dikenakan untuk dilaksanakan, menolak dakwaan atau tuntutan, hukuman dalam bentuk tegahan, mengeluarkan pengisytiharaan mahkamah dan mengeluarkan pentafsiran mahkamah. Rukun yang seterusnya iaitu yang ketiga ialah al-mahkum bih, iaitu merujuk kepada undang-undang yang digunakan oleh seseorang hakim dalam proses kehakiman berdasarkan hukum syarak. Undang-undang yang digunakan hendaklah sama ada dalam bentuk undang-undang yang telah dikarunikan atau undang-undang masyarakat yang telah diubah selaras dengan hukum syarak. Baiklah, kita telah mengetahui sedikit sebanyak tentang rukun institusi kehakiman. Diharapkan ia dapat membuka minda kita semua untuk tidak melakukan kesalahan. Bolehkah saudara panel kedua menerangkan tentang rukun institusi kehakiman yang seterusnya? Terima kasih kepada saudari moderator kita yang sentiasa aktif menanyakan persoalan perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, saya akan menerangkan tentang rukun institusi kehakiman dalam Islam yang seterusnya, iaitu al-mahkum fih. Al-mahkum fih merujuk kepada hak atau kepentingan yang menjadi pertikaian atau persengketaan yang dikemukakan oleh hakim untuk diputuskan. Seseorang hakim tidak boleh memutuskan sesuatu pertikaian melainkan dalam ruang lingkup bidang kuasanya. Antara bidang kuasa hakim ialah menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan, menjatuhkan hukuman ke atas bersalah, mencegah kezaliman dan mengembalikan hak kepada yang berhak, serta memastikan wujudnya hukuman yang adil dan saksama. Rukun yang seterusnya ialah al-mahkumlah. Al-mahkumlah merujuk kepada orang yang menang dalam sesuatu perbicaraan di mana hakim akan menjatuhkan hukuman bagi pihaknya. Seterusnya al-mahkumlah. Al-mahkumlah merujuk kepada pihak yang dikenakan hukuman ke atasnya setelah tamat perbicaraan. Maksudnya orang yang kalah dalam sesuatu perbicaraan. Rukun yang terakhir ialah kaifiah al-qada'. Kaifiah al-qada' merupakan proses kehakiman, iaitu cara sesuatu perbicaraan dilakukan oleh seseorang hakim dan bagaimana ia mensabitkan kesalahan bagi sesuatu kes serta menjatuhkan hukuman. Alhamdulillah, berbicara sekali wacana yang dilontarkan oleh kedua-dua panel kita sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita yang kerana sudi hadir dan berkongsi ilmu tentang institusi kehakiman. Moga apa yang kita dapat hari ini bukan sekadar masa telinga kanan dan keluarga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Terima kasih kepada para hadirin kerana berjaya mendengar perkongsian ilmu kita pada hari ini tentang institusi kehakiman dengan tekunnya. Di sini saya ingin menyimpulkan bahawa Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan panduan yang cukup jelas dan lengkap bagi seseorang hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada bersalah. Hal ini secara tidak langsung dapat memberikan hukuman secara adil dan saksama kepada kedua-dua pihak. Sekian, terima kasih.